Selamat pagi dan salam sejahtera murid tahun 2. Hari ini kita belajar mata pelajaran sains. Okey. Murid-murid bukalah buku teks murid-murid. Okey. Muka surat 48. Di sana murid-murid boleh lihat paparan inilah. Paparan ini. Okey, murid boleh lihat paparan ini. Okey. Lihat paparan ini dalam muka surat 48. Okey, murid-murid tulislah latihan ini di dalam buku tulis sains. Buku latihan sains murid-murid. Okey, murid-murid dikehendaki membuat soalan nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4 dan nombor 5 sahaja. Okey. Yang nombor 6 ni tak payahlah. Nombor 6 ni tak payah. Okey, murid-murid lihat nombor 1 dulu, soalan nombor 1. Okey, cikgu bacakan soalan dia. Complete the classification table as shown below. Okey. Di sini tengok sini. Kita buat latihan ni dulu. Okey. Mula-mula murid-murid dikehendaki melukis grafik ini dalam buku tulis. Tulis perkataan animal reproduction, maksud dia pembaikan haiwan. Okey. Lepas tu tulis ini lay eggs dan give birth. Lay egg ni maksud dia bertelur. Give birth ni maksud dia beranak. Okey, gunakan pembaris. Murid-murid gunakan pembaris untuk melukis grafik ini dalam buku tulis. Okey. Di sini ada gambar rajah dia, seperti kelawar. Dalam bahasa Inggeris disebut bat. Okey. Cicak, lizard, crab, ketam dan juga rusa, deer. Okey. Tak perlu lukis gambar murid-murid, hanya tulis perkataan sahaja. Tulis perkataan. Lizard, bat, lizard, crab and deer. Okey. Tulis perkataan saja. Masukkan ke dalam ni peta ini. Tulis perkataan sahaja. Okey. Kalau murid-murid mahir melukis, boleh lukislah. Kalau tak mahir, cuma tulis perkataan ini sahaja. Jelas murid-murid? Okey. Okey, cikgu nak terangkan dahulu haiwan ini. Seperti kelawar. Adakah kelawar ni beranak ataupun bertelur? Murid pernah belajar sebelum ini ataupun murid pernah lihat dalam internet. Okey. Pernah lihat wujud dalam buku. Okey. Okey, kalau murid belum pernah, cikgu nak beritahu dululah. Kelawar ni jenis haiwan yang beranak. Okey, beranak. Okey, beranak. Haiwan ni ialah beranak, kelawar. Manakala cicak, lizard, bertelur ke beranak murid-murid? Okey, cicak ni ialah bertelur. Bertelur. Pernah lihat telur cicak? Murid pergi carilah dalam rumah murid-murid. Banyak telur cicak. Okey, jangan pegang. Ada bakteria pada telur-telur. Okey, seterusnya crab. Okey, ketam. Tengok ketam ni rupa bentuk dia. Ketam ni ialah bertelur. Okey, bertelur banyak. Bertelur banyak. Okey, manakala rusa. Rusa ni ialah cara pembaikan dia ialah beranak. Cara dia beranak. Dia beranak. Okey, murid-murid pilihlah letak mana satu bahagian yang betul. Hari ini murid-murid belajar kemahiran mengelas. Okey, dalam bahasa Inggeris mengelas ialah classify skill. Classify skill. Kemahiran mengelas. Kemahiran mengelas. Hari ini kita belajar kemahiran mengelas. Mengelas menggunakan grafik ni. Okey, jelas murid-murid? Okey. Kalau
dah jelas. Kita lihat pula soalan nombor 2. Soalan nombor 2. Why do some animal lay a few eggs? Give 3 examples of animal that lay a few eggs. Berikan contoh, 3 contoh haiwan yang bertelur sedikit. Okay. Why do some animal lay a few eggs? Okay. Mengapa setengah haiwan bertelur sedikit? Ya, murid faham tak? Bagaimana haiwan ini? Mengapa haiwan ini bertelur sedikit dan ada yang haiwan yang bertelur banyak? Kita lihat populasi haiwan tersebut. Okay. Contoh-contoh haiwan itu. Kita tengok dia punya saiz haiwan itu. Kalau haiwan itu besar, kebanyakan haiwan-haiwan yang bersaiz besar ni dia akan bertelur sedikit. Contoh macam ayam, itik, dia akan bertelur sedikit. Kalau haiwan-haiwan ni jenis kecil, macam semut, macam lebah, macam kelulut, dia akan bertelur banyak. Sebab itulah haiwan ini ada yang bertelur banyak dan bertelur sedikit. Okay, faham murid-murid? Why do some animals lay a few eggs? Mengapa setengah haiwan bertelur sedikit? Sebab saiz dia besar, menyebabkan haiwan itu hanya dapat mampu bertelur sedikit sahaja, seperti ayam, itik. Ayam dan itik. Murid-murid berilah haiwan lain lagi lah. 3 contoh haiwan lain yang bertelur sedikit. Jelas murid-murid? Tulislah latihan ini di dalam buku latihan sains murid. Menulis, tak perlu lukis gambar, hanya menulis jawapan ini sahaja. Okay, tulis dalam bahasa Inggeris, sebab kita dua language, dalam bahasa Inggeris dan bahasa Melayu. Cuma cikgu terangkan dalam bahasa Melayu dan murid tulis soalan ini dan jawapan murid dalam bahasa Inggeris. Jangan tulis dalam bahasa Melayu, tulis dalam bahasa Inggeris. Cuma cikgu terangkan menggunakan bahasa Melayu untuk murid faham. Okey. Okey, lihat pula soalan nombor 3. Why do some animals lay many eggs? Give 3 examples of animals that lay many eggs. Okey. Mengapa haiwan bertelur banyak? Berikan 3 contoh haiwan yang bertelur banyak. Okey. Why animal lay many eggs? Okey, saya dah beritahu tadi, cikgu dah beritahu tadi, mungkin haiwan itu saiz dia kecil. Boleh dia punya populasi dia banyak. Menyebabkan telur-telur haiwan itu banyak. Seperti semut, seperti lebah, seperti kelulut, apalagi ikan. Okey, ikan boleh simpan telur dia di dalam perut ikan. Manakala ikan paus tu, mengapa ikan paus tidak bertelur? Dia beranak sebab saiz dia besar, jadi dia beranak. Sebab itulah ikut populasi haiwan tersebut. Jelas murid-murid? Tulis soalan ini dalam buku latihan murid masing-masing. Tulis soalan dalam bahasa Inggeris dan jawab dalam bahasa Inggeris. Okey, contohnya haiwan yang bertelur banyak seperti ikan. Okey, ikan. Sebab dia saiz dia kecil, sederhana. Dia bertelur maksudnya sebab dia bersaiz besar sedikit, kecil, dia boleh menyimpan dalam perut. Jadi murid pula, maafkan saya. Jadi ikan itu boleh bertelur banyak, boleh simpan telur itu dalam perut ikan, dalam perut ikan. Okey, sebab itulah haiwan itu boleh bertelur banyak, sebab dia boleh simpan di tempat yang selamat supaya tidak boleh diganggu oleh haiwan-haiwan lain. Berikan 3 contoh haiwan yang bertelur banyak. Contohnya seperti ikan, semut, lebah, apa lagi murid-murid? Yang bertelur banyak, yang haiwan yang berada di dalam tanah, bertelur banyak. Okey, berikan contoh. Tak payah lukis gambar haiwan, cuma lukis perkataan atau nama haiwan tersebut sahaja. Okey, tulis dalam buku latihan murid. Okey, jelas murid-murid? Okey, soalan nombor 4. Okey, kita lihat soalan nombor 4. Number the growth stage of chicken in the correct order. Okey, tulis nombor
nombor urutan pembiakan haiwan ini. Proses pembiakan haiwan. Proses haiwan ini membiak. Okey, di sini ada telur, ibu ayam, anak ayam dan ayam menetas. Okey, dalam bahasa Inggeris ni egg, chicken, chick and hatchling. Menetas. Bunyi suara luar pula ni. Okey, murid tulis nombor peringkat pembiakan haiwan lah. Ini nombor berapa? Manakala ini nombor berapa? Ini nombor berapa dan ini nombor berapa? Dari nombor 1 sampai nombor 4. Tulis peringkat dia. Mana dulu yang proses pembiakan haiwan itu? Okey. Kalau cikgu nak terangkan sini, cikgu nak terangkan murid buat sendiri nanti. Okey, kalau ini haiwan seperti ayam ini bermula daripada telur. Telur dulu nombor 1. Lepas tu selepas telur telur itu menetas. Nombor 2. Lepas tu menetas jadi anak ayam yang kecil. Nombor 3. Lepas tu barulah nombor 4 ialah ibu ayam. Chicken. Okey, tulis dalam bahasa Inggeris. Sekiranya murid-murid tidak mahir untuk melukis, murid-murid tulis nama haiwan sahaja. Nama ni, perkataan ini sahaja cukup. Sudah membandai. Sekiranya murid-murid kreatif, murid-murid kreatif dan mahir melukis, bolehlah melukis gambar ini. Kalau tak mahir, tulis perkataan ini sahaja. Perkataan sahaja. Jelas murid-murid? Boleh ikut cikgu belajar mengajar hari ini. Harap murid-murid boleh belajar. Okay. Seterusnya lihat nombor 5. Okay, saya bacakan soalan. Choose the young of animals that look like their parents. Okey, contohnya ini. Haiwan ini kita lihat, serangga ini. Apakah nama haiwan ini? Kalau ini dalam kategori apa? Caterpillar ni. Rama. Murid-murid tulislah nama haiwan itu. Tulis dalam bahasa Inggeris dia butterfly. Tulis perkataan butterfly di bawah dia. Contohnya di sini tulis dalam buku tulis masing-masing butterfly. Butterfly. Ini ialah dari dalam kategori peringkat pembiakan haiwan untuk rama-rama. Okey. Seterusnya tengok ni. Ini ialah anak haiwan yang dinamakan sebagai squirrel. Squirrel, tupai. Ini tupai dalam bahasa Inggeris, squirrel. Dalam bahasa Melayu ialah tupai. Jadi jawapan dia murid tulis nama squirrel dalam bahasa Inggeris. Squirrel. Okey. Terusnya nombor 2 ni, nombor 3. Duckling. Dalam proses pembiakan haiwan ada duckling ni. Maksudnya anak itik. Okey, jadi ibu haiwan ini dinamakan sebagai itik. Jadi tulis murid tulis dalam bahasa Inggeris duck. Duck. Okey, faham? Yang ini pula tadpole. Tadpole dalam bahasa Melayu ialah berudu. Jadi murid-murid tulislah apa nama haiwan ini dalam peringkat pembiakan haiwan. Mula daripada egg, lepas tu kepada apa? Tadpole. Jadi haiwan ini dalam kategori katak. Katak, peringkat pembiakan haiwan. Katak. Jadi murid-murid tulislah, kalau di sini tulis butterfly, di sini tulis squirrel, di sini tulis duck, di sini tulis katak. Dalam bahasa Inggeris frog. Okey. Pastikan murid-murid buat latihan ini dalam bahasa Inggeris. Cuma cikgu terangkan dalam bahasa Melayu supaya murid faham. Okey, murid-murid dikenaki menulisnya dalam bahasa Inggeris sebab kita sains belajar
dual language okay, bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Tetapi murid-murid tulislah jawapan dia dalam bahasa Inggeris. Okey. Okey, nombor 6 ni tak payah buat murid-murid sebab cukuplah sekadar nombor 1, 2, 3, 4, 5 sahaja. 1, 2, 3, 4, 5 sahaja. Ingat, nombor 1 sampai 5 sahaja. Okey, murid-murid buatlah latihan ni dalam buku latihan murid-murid. Okey, supaya murid boleh belajar cara menulis, cara melukis gambar rajah. Mahir gunakan pembaris untuk melukis grafik. Okey. Pastikan tulisan murid-murid tulis dengan kemas. Jangan lupa murid-murid tulislah tajuk haiwan di sana. Haiwan, latihan haiwan. Haiwan, animals. Tulis perkataan animals. Okey, itu saja sesi pembelajaran di rumah. Untuk hari ini saya harap murid-murid boleh belajar. Okey. Terima kasih murid-murid, selamat belajar. Ya,